Alright, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hope so you dalam keadaan sehat walafiat hendaknya. So, yang ini adalah video nombor 4 untuk pada hari Ahad. Rakaman telah pun dibuat Ya, sekarang ni lah rakaman ni. So, video 4 ni adalah bertajuk berhati-hati dengan stos berkumpul di time frame besar. Ataupun saya cerita berhati-hati apabila stos sudah pun berkumpul. Jadi, video nombor 3 ni saya lebih fokus pada JPY ataupun JPY sahajalah. Okay. So, dekat sini, sebelum kita dah pergi angle tu, saya nak buat tajuk dulu sekejap. Okay. Tajuk dia video nombor 4. Video nombor 4. Okay. Berhati-hati dengan stosh berkumpul di time frame besar. Ataupun yang berkumpul sahajalah. Berkumpul saja. Sebab yang ni antara yang saya bangkit dululah. Tapi saya tak ada nak ajar you dalam rakaman ni. Dalam rakaman ni macam mana penggunaan stocks tu, bagaimana dia punya orang kata cara-cara nak baca dia, apakah maksud tersirat di indikator stocks 30 dan 65 dan juga 100. Apakah maksud dia punya orang kata berlakunya dia bergerak macam ni macam tu. Saya tak ajar dalam ni. Saya cuma bagi tahu kat dalam ni, you berhati-hati saja bila stocks tu dah berkumpul di time frame besar. Okey, apa maksud dia? Okey, maksud dia apabila stocks sudah berkumpul di time frame besar pada paras kalau kita check, kita lihat pada paras dia, contoh kalau pergi sini, sekejap saya tukar sekejap screen. Okay, at least you nampak lah apa yang saya buat. Okay, kita buat ni template full. Okay, yang ni pada paras 95 dan 100 dan 5 dan 0. Okay, 95 dan 100 dan juga 5 dan juga 0. Dia kalau paras 95 ke atas lah, 95 ke atas dan juga 5 ke bawah. Okay. So, kita sini pada paras 95 ke atas dan ia rapat 100. Okay. Dan juga paras 5 ke bawah dan ia rapat kosong lah. Okay. Maksudnya, okay, apabila stocks bermula pada paras 95 ke atas, ia rapat 100 dan juga paras 5 ke bawah dan ia kosong, menandakan sudah pun masuk kepada power zone, power zone untuk meneruskan yakni untuk meneruskan perjalanan dan juga standby, berhati-hati kerana ia sudah memberi maksud circle complete. Ini maksud dia. Jadi kat sini, pada paras 95 dan 100 tu, ataupun 95 ke atas, ataupun 5 ke bawah tu, bermaksud power zone meneruskan perjalanan. Nombor 2 adalah circle complete. Maknanya dia akan membuat kepada correction ataupun dia membuat perubahan trend. Okay. Inilah antara yang saya buat lah. Tapi dia workable pada time frame yang time frame kecil pun workable. Tapi dia lebih impact dia lebih pada time frame besar lah. Okay. Time frame besar. Ya, okay. Dia maksudnya ia lebih bagus setup berkumpul ni pada time frame daily dan ke atas ataupun H4 ke atas lah. H4 ke atas. Kalau pada diri saya adalah daily dan ke atas. Ke atas kerana mempunyai reward yang besar.
Yang ni lah. Ini maksud saya. Pada diri saya adalah daily naik atas kerana punya reward yang besar. Dan dia nak ambil take profit tu agak masa lama jugalah sebenarnya. Okay. Jom kita lihat kat chart. Mungkin you boleh aplikasikan pada hari Isnin nanti. Okay. Kat sini, ini adalah JPP JPY. So, JPP JPY ni, depannya GBP. Okay. Yang ni saya fokus pada JPY. Kerana dia dah start nak buat. Dan semalam ni, semalam tanya semua membership JPY dah menang profit. Even though saya guna lot 001 pun semalam saya close untuk JPY saja. Untuk AUD JPY, CSI JPY, CAD JPY, GPP JPY, dan ada yang pair lain yang belakang JPY juga. Saya dapat close dalam $64 untuk membership. Lot 001 saja, satu layer saja. Okay. Itu yang powerful tu. Okay. So, sekarang ni kita tambahkan lagi sikit. Kita tambahkan insert indicator. Kita masukkan Bollinger Band 200. Okay. 200 kita masukkan sekali. Okay. Sekarang ni dia sekarang ni kalau you perasan ini dah masuk ke dalam power zone yang 65 dan juga 100 dah masuk ke dalam power zone. Ni menandakan dia belum masuk yang lagi yang 30 lah, tapi dia ni dah masuk power zone. Okay. Monthly dia dah masuk. Dia 100 ni on the way dah masuk. So, sekarang ni di daily dia dah berada di dalam power zone, nampak? Ni dah rapat ni, dah rapat. Bermaksudnya yang ni dia turun ni, weekly ni belum habis lagi. Kenaikan tu masih ada. Monthly ni masih ada lagi untuk kenaikan. Tetapi di daily dia start dah. Dia dah start untuk membuat penurunan. Tengok H4. H4 berkali dah dia dah berdentum kat atas tu. Nampak tak? Ini dah set up H4 punya dengan daily. Kalau H4 dengan daily ni, dia punya penangan daripada atas ni. Okay. Dah 300 pip. Okay, macam mana nak baca dia? Nanti saya tunjuk lagi. H1 dah berada di dalam power zone yang before ni. Nampak dah berapa kali dah ada test. Okay. Antara yang ni, yang kita boleh lihat kalau kita nak gunakan dia lebih familiar dengan orang kata BB200 lah. BB200. Itu tempat-tempat yang kita boleh cari position sell. Tapi janganlah buang terus semua. Maksud saya adalah you dah tahu adalah BB200 ni adalah range. Dia adalah bacaan 200. The range. Okay, dekat sini dia dah melepasi upper band. Okay, maksudnya dia dah pergi extension. Dia dah lebih pada BB200 ni. Ini dah pergi extension. Okay, extension ni pula dia dah pada power zone. Dah ready untuk dia nak drop. Tapi you kena faham tak? Dia kalau masuk dalam power zone ni, maksudnya dia dah berlakunya meneruskan kenaikan. Itu yang fasa pertama. Sebab tu dia boleh break. Okay. kalau kita check di time frame weekly, dia dah berlakunya break. Maksudnya dia berlakunya extension. Ini adalah meneruskan perjalanan. Kita check di monthly. Okay. Destinasi ni kat sini lah. Dia boleh pergi. Ni destinasinya dia boleh pergi. Tetapi dalam masa sama, untuk orang, dia akan fokus berbuy lah. Untuk buy, pergi sini. Bahaya tau. Sebab dia berlakunya ada correction di time frame yang lebih kecil. Contoh, di daily, dia dah ready untuk membuat correction. Sebab apa? Dia masuk power zone. H4, dia dah ready untuk power zone. Tengok, dia tempat sell dia kat mana? Dia dah buat break, and then dia masuk dalam balik, dia cuba test, dia cari sini tempat sell dia. Sebab apa? Sebab circle dia dah complete. Circle dia dah complete. Sebab tu dia boleh teruskan perjalanan dia. Okay, dia boleh patah balik. Sama dengan weekly ni, dia boleh patah balik sebab dia dah masuk ke dalam power zone. Okay, cuba kita lihat yang standard. Yang standard kita pakai yang ni. Yang standard macam ni lah. Ni standard. Standard yang macam ni. Apabila dia telah memasuk dalam power zone, okay, ni adalah power zone. Power zone pertama, dia tidak touch pun BB200. Power zone yang kedua, dia touch BB200, tak turun. Turun ni sikit-sikit je. Dia buat apa? Ni. 600 pip. Tapi disebab tu kan saya kata, jangan buang indikator yang dalam BB Mastery tu. MA dan juga BB. Yang standard tu. Yang buang. Sebab kita nak perlukan tempat dia nak exit tu.
Jadi bermaksudnya adalah apa maksud dia kat sini? Okey, maksud dia kat sini. Saya suruh berhati-hati dengan BB200 dengan Stosh ni sebab apabila dia dah pada paras dalam power zone, ni power zone juga, okay, dia adalah sebagai resistant, you kena hati-hati dan you tidak terperangkap buy. Ada kalanya you buy kat sini, you make money. Tapi ada kalanya kalau you buy, dia bye-bye. Yang itu saya perlu maksudkan ialah berhati-hati. Tapi saya make money kat sini je guys. Saya make money dengan BB2 dengan Stosh. Saya tunggu saja. Apabila dia nak buat masuk ke dalam power zone ni, saya tunggu saja. Saya tunggu tanda-tanda ialah contoh macam kita check AUD JPY. Kalau rezeki kita boleh check AUD JPY. Sekarang dia masuk dalam power zone ni. Dah masuk power zone, nampak cantik dia dah start turun dah tu. Kalau kita check di monthly sikit lagi. Ni sikit lagi. Dia boleh. Ini dah kita dah boleh cari sell ni. Dah boleh cari sell. Kita cari weekly. Dah boleh cari sell. Kalau dia naik sikit, sikit je untuk time frame monthly. Sikit je lagi. Maknanya kita boleh buat jangkaan lah. Okay, yang ini kalau dia naik, kalau kita sell kat sini, sell sebabkan ni extension kita dah start boleh cari sell. Berapa baki dalam 700 pip. Tapi reward dia berapa banyak? Dalam 1000 lebih. Ni reward yang bagus lah. Kalau kita check. Kalau kita check ni, reward dia bagus. Apa? Okay, kita ambil dah 900 pip. Kita ambil sampai sana. Dia turun sini apa? 700 pip. Tapi kalau dia turun lagi, boleh jadi banyak juga lah. Tapi yang ini saya masukkan bukan fokus pada reward dia. Maksud saya ialah berhati-hati. Berhati-hati. Berhati-hati apabila Stosh dah masuk dalam power zone. Kat situ, kalau ada dua cara dia. Dua cara adalah you boleh cari sell ke atas ataupun you tahu dia dah masuk power zone untuk weekly, you tunggu sahaja di time frame weekly untuk buy semula. Itu cara yang kedua lah, kaedah yang kedua. Iaitu yang biasa saya buat contoh kalau kes macam ni, biasa yang saya buat, okay, kaedah dia, kaedah Stosh yang biasa saya buat yang biasa saya buat apabila Stosh weekly ataupun daily ataupun weekly sudah masuk di power zone 95 ke 100, saya akan mencari sell. Tetapi jika saya tidak mendapat sell, saya akan fokus mencari buy di time frame daily ataupun weekly. Jika saya terlepas peluang. Jika saya tidak mendapat sell, saya akan fokus mencari buy di time frame daily dan weekly, iaitu PVM set BB Mastery. Okay, iaitu buy di MA Pink. Iaitu buy di MA Pink dan TP MA Purple. Ini cara dia. Faham tak? Kalau saya terlepas lah. Kalau saya terlepas peluang untuk sell, saya akan cari buy. Macam tu je. Saya tak forcing untuk sell. Okay, hope so dapat bantu anda dalam video ni. Berhati-hati apabila stock sudah masuk dalam power zone. Okay, itu saja. Assalamualaikum dan salam sejahtera.